awak yang minta Mr. Van, kebanyakan R dengan S hari tu. So cikgu cuba dapatkan Mr. Van. Jadi kita patut berterima kasih kepada Mr. Van kerana sanggup meluangkan masa. Dia ada banyak sangat seminar sebenarnya. Tapi sebab dia sanggup meluangkan masa daripada pukul 10 sampai 12 untuk awak. Jadi sila ambil manfaat ini dengan sebaiknya. Okay? Boleh girls? Alright, Van boleh mula. Okay dah. Okay, kita lihat sekarang we start with a straight line. Kita lihat satu soalan straight line dulu. Kita lihat straight line. Kita lihat straight line dulu. Beda. Okay, kita mula dengan straight line. Boleh nampak tak? Harap nampak lah. Okay, we start with the straight lines. First, before we start answer the straight line, for your paper 2, dia ada 11 soalan. 11 soalan. Kita tak mau lihat semua banyak-banyak. Kita lihat satu dulu. Kita lihat satu chapter namanya straight line. Tolong beri perhatian straight line. Straight line, cara nak menjawab adalah sebelum kita lihat soalan ini ya. Straight line 2021, first step, when you see the line, kalau line dia macam hypotenuse, dia kalau condong begini atau begini, dia mesti buat 3 step for the equation of straight line. 2, 3. Dia mesti buat 3 step. 3 step. First step, find M. Second step, Y equals to MX plus C. MX plus C, find C. Third step, you write the answer. Y equals to MX plus C lah. Ini 3 step. Sekarang yang saya risau ialah apakah first step? Sebenarnya for mathematics, they have 2 method. One is Y2 minus Y1 over X2 minus X1. Kalau laju beritahu kita sedang lihat paper 2, there are 11 question. Ini question number 6 dengan 5 marks. Saya tengah mengajar 5 marks. Di mana second method find M ialah saya bagi formula sebab kita lemah algebra X over Y. For the first step, ini 2 benda saja. Untuk pengetahuan kamu yang nak ambil SPM 2021 lah. First March, apa dia? Find M. Like example find M. Like example they given like this. 2Y equals to 3X plus 12. Contoh lah ini, contoh. Find M. Find M. Okay, M ialah gradient. M. Saya punya formula ialah X over Y. Maka tengok in front X, tengok in front Y. Maka X over Y. Meaning 3 over 2. Syarat dia, X dan Y mesti berada di tempat yang berbeza. Mungkin ada pelajar yang tanya, kenapa cikgu ajar ini? Sebab dijangkakan 2021 SPM, find gradient menggunakan equation. Walau macam mana pun, saya akan ajar dua-dua. Saya akan ajar dua-dua. Okay, kita lihat lagi satu. Lepas tu baru saya masuk soalan minta maaf. Saya tengah mengajar soalan nombor 6, question number 6, question number 6, SPM with 5 marks. Like example 4. Example 4y minus x minus 8 equals to 0. Okay, find M. Find M, gradient. Sebab gradient penting. Find M. Saya nak baca. Okay, kalau nak tanya, can you ask anything? Okay, class. Okay, tak ada. Find M.
Belum That's not what question dia. 4y minus x apa-apalah minus 7 equals to 0. Lantak dia find m ialah in front y ialah 4, in front x ialah 1. Maka ini pindah sana, ini tak ada guna. Yang ini tak ada guna, C tak ada guna. Change that side. Maka 4y, saya hanya tengok ini saja. Maka formula x over y ialah depan x 1/4. 1/4 x over y 1/4. Ini bagi mereka yang lemah, tolong saya tengah mengajar 2021 SPM. Sekejap lagi kita masuk soalan. Ini find gradient. Okay, you kena tahu find gradient. You kena tahu find gradient. You kena tahu find gradient. Mesti kena tahu. Sekejap lagi kita lihat soalan how to find gradient. Saya dah ajar. Yang kedua, kita mula dengan straight line minta maaf. Kita mula dengan straight line. Yang kedua, you kena tahu tajuk ini, you kena tahu intercept. You kena tahu how to find intercept. Okey, dalam soalan intercept, kalau x intercept, y kosong. Kalau y intercept, x kosong. Ini penting dalam periksa. You kena tahu. Perkara kedua. Perkara kedua yang you kena tahu. Saya lajukan. Perkara yang ketiga you kena tahu adalah distance. Perkara kedua yang kamu kena tahu distance. Kalau ikut beberapa negeri, dijangka, mereka jangka distance akan keluar dalam SPM. Apa itu distance? Bagi saya, distance ada satu. Distance sebenarnya adalah keluarga ini. Intercept juga sebenarnya. Contohlah, example one example like this. Ini tiang Y, ini tiang X. Dia bagi line macam ini. Ini dia bagi, ini 0. Ini contoh dengar 3. Ini dia bagi satu line P. Ini lagi Q. Ini dia bagi R. Dia bagi R. Dia bagi equation ni. Tolong dengar, nanti kita lihat soalan. Ini jarak dia. Okey, ini dia bagi 2y equals to x plus 5. Example macam ni. Dia cakap cari distance PQ. Find the distance PQ. Find the distance PQ. Ini. Maka di peringkat SPM for mathematics, sebenarnya distance ialah intercept bila disentuh ini. Contoh ini sentuh tiang apa? X. Meaning X intercept. Meaning 2y equals to X plus 5. Ini ialah X intercept, Y kosong. Y kosong, ini kosong. Maka X plus 5 equals to 0. Maka X equals to berapa? Negative 5. Maka ini ialah negative 5. Berapa jarak dia? Berapa distance dia? Ini 5, ini 3. Berapa? 8 lah. Itu. Ini 3 jenis akan keluar dalam SPM. Tolong beri perhatian. Tak faham, bertanya. Saya nak masuk soalan. Minta maaf, saya nak masuk soalan. Saya masuk soalan. We see first question, lepas tu baru kita tengok anda di bumi mana. Okey, kita lihat ini. Answer. Cuba buat, siapa dah boleh buat, bagi tahu. Ini minus, ini sama dengan. Ini minus, ini sama dengan. Okey, cuba jawab. Oh, dah hilang. Try. Kalau dah buat, beritahu. Van, cuba besarkan sikit screen tu Van, macam tak nampak. Dia tak clear sangat. Boleh nampak? Ya, okey. Ini minus Ini minus. Ini equals.
Dah? Ada tak siapa-siapa yang tak boleh buat? Jangan malu. Hanya jawab saja. Sir nak cuba Okey, berapa? 14/3. 14/3 for what? Question A or B? A. A, 14/3. 14/3. From where you get 14/3? They ask the equation of straight line RS. Sir, can I try? 3y minus 2x equals to 6. Good. Y equals to? Y equals Okey, bagus. Tak apa. Sekurang-kurangnya you telah cuba. Kita lihat. Okey, saya baca. Siapa yang nak cuba, sekejap lagi saya akan bagi another example. Okay, when come to question, find the equation of, we see the RS. RS, dia punya line ialah like hypotenuse. Dia condong. Bila condong, saya sebagai pelajar yang lemah, saya mesti buat 3 step. Sebab dia 3 marks. Dia mesti buat 3 step. 3 langkah. Langkah yang pertama, find M. How to find M? How to find M? See the line RS. They only given a one coordinate. Dia hanya bagi satu koordinat. Maka kena tengok yang sama dengan dia ialah PQ. PQ ialah 3y minus 2x equals to 6. Find M. How to find M? X over Y. X over Y. Ini tolak pindah sana positif. Depan X. Positif 2/3. Ini adalah first step. Any question next year SPM, tolong catat dalam otak anda. Any question come out with the equation 2/3. First step. Second step ialah y equals to 2/3x plus c. Must find c. Substitute from the line RS. Pakai ini X, ini Y. 6, 2/3, 12 plus C. 6, using a calculator, 8 plus C. 6 minus 8 equals to C. C equals to -2. Ini second step. Tolonglah hafal. Kalau dalam mana-mana soalan minta equation, kalau line dia condong begini atau condong begini, 3 step. Kalau garisan dia macam ni straight atau tegak, hanya 1 step. 1 step namanya intercept atau substitute. Mana-mana boleh. Kalau line dia begini tegak. Okey, lepas itu baru ini second step. Lepas itu third step ialah answer lah 3. Y equals to 2/3x minus 2. Inilah jawapannya. Perlahan-lahan kamu boleh buang perkataan L1, L2, L3. Jangan tulis dalam periksa. Ikut je susunan. Ingat, mana-mana soalan, if any question, they come out with the equation, see the line garisan dia, RS. Kalau RS, garisan dia macam condong atau like hypotenuse, sesending apa-apa, maka 3 step. Kalau line dia straight saja macam ini atau begini, only 1 step, 1 langkah. Sebab tu dia markah dia 1. Yang ini 3. Okey, dah selesai soalan A. Sekarang answer the question B. X intercept of RS. Anyone get the answer for X intercept? Ada siapa-siapa? I got 3. You get 3. Very good. Okay, how to answer this one? First question B. When the question asks X intercept, meaning Y 0.
Ada dua cara y0. Meaning substitute y0. 0 2/3x minus 2. Then 2/3x equals to ini minus, pindah sana 2. Then using a calculator, tak payah tunjuk pandai. 3 times 2, 6, tak payah. Terus ambil 2, 2 divide 2/3. Straight when you using a calculator dapat 3. Lepas tu janganlah duduk berbangga macam ini. Tulis dalam bahasa x-intercept equals to 3. Barulah pemeriksa berpesta. X-intercept equals to 3. Salin. Kita lihat SPM 2021 1 Mac SPM kertas 2 straight line. 3 step and intercept. Can we go another example? Can. Okay, very good. Bagus. Wait, okay, kita lihat ini. Okay, cuba. Sebab saya ajar yang mana penting saja. Minta maaf, this equation ialah 2y plus 6x plus 8 equals to 0. Ini dia punya equation. Sekarang answer the question. Find the equation of RS. Dah. Anyone not try? So can I try? Okay, what answer? A. Y equals to negative 3x plus 9. Negative 3x plus 9. Okay, very good. Second question. B. X equals to 2. X equals to 2. 2. Yeah. Okay, tak apa. Kita kesian ni. Kita bagi juga 2. X equals to 2. Okay, ada answer lain? For the first answer, I got plus 15. Y equals to negative x plus 50. And then the second question, I got 5. Bagus. Okeylah, cukuplah 2 jawapan. Saya tengah mengajar apa dia kertas 2 bagi mereka yang nak skor A+, kena rajin, jangan belajar ini straight line saja habis. Kita kena lihat 2-3 chapter. Okay, question this one is a straight line. Ada orang cakap kebat, kubat. Sebenarnya for the maths tak ada yang kebat. Dia nampak pelik tapi question same method. How to see the same method? RS. When you see the line RS ini menunjukkan 3 step. Maka first step, find M. 2y plus 6x plus 8 equals to 0. Saya sebagai pelajar yang lemah dalam algebra, I will find what M equals to x over y. Meaning
in front X 6, in front Y 2. Hanya ini saja yang berkaitan. Tapi X and Y mesti diceraikan. Meaning ini plus, pindah sana negative 6. Over in front Y 2. Maka dapat negative 3. Then second step, Y equals to negative 3X plus C. Substitute the coordinate 4, negative 3. Substitute the coordinate 4, negative 3. Ini X, ini Y. Negative 3, negative 3, 4 plus C. Substitute dengan betul. Negative 3, negative 12 plus C. Ini pindah sana. C sama dengan negative 3 plus 12. C ialah 9. Maka the answer for A ialah Y equals to negative 3X plus 9. Okay. Oleh kerana kita ni rakyat Malaysia yang lemah dalam algebra, oleh kerana kita ni semua lemah dalam algebra, saya ingin memperkenalkan bagi mereka yang lemah, yang dapat X2, X apa, cara dia untuk menjawab X-intercept ialah you put here Y equals to 0, then right there X-intercept equals to C over X. C ialah berapa? 9 bahagi 9 ialah C. 9 ialah C. Bahagi ini mesti pindah sana. Maka negative 3 pindah sana jadi 3. Maka 9 bagi 3 ialah 3. Kakak ini cuai saja 2. 9 divide 3. Siapa yang lemah dalam algebra? Siapa yang pandai? Cara terbaik ialah Y equals to 0, then negative 3X plus 9 equals to 0, negative 3X equals to negative 9, X equals to 3. Lepas tu tulislah X-intercept equals to 3. Saya sedang melihat dah setengah jam, kita tengah lihat straight line. We call 5 or 6 marks in your real SPM. Real SPM. Dalam real SPM, markah dia. Kita lihat soalan terakhir, lepas tu kita tutup. Saya sudah tak ada dah. Soalan terakhir dah tak ada. Kita lihat another example. Straight line kita lihat straight line lagi. Kita lihat straight line. Satu lagi soalan, lepas tu kita pergi soalan baru. Sebab straight line satu lagi. Tak apa, kita berhenti straight line. Kita lihat soalan kedua. Okay, we start another example. Another question, we start with the probability. Tak apa, nanti saya akan cuba lihat lagi straight line. We will start with the probability. Second example question is a probability. Before we start, we take the notes for the probability. Kita ambil nota dulu probability. Untuk SPM paper 2 probability, first step, you must list outcomes. You kena senaraikan dia punya kesudahan. Outcomes like coordinate. X, Y, example lah.
X, Y, outcomes. Ini paper 2. Then, second step, you mesti kena tahu 3 statement. Apa maksud and? Apa maksud or? Apa maksud at least? 3 benda ini kena tahu dalam menjawab. And bermaksud statement belah kiri, statement belah kanan, kiri kanan dua-dua kena ada dalam outcomes. Itu maksudnya and. Ada banyak cara tau. Ini statement pertama lah. Yang or ni mula-mula jawab statement belah kiri. Mula-mula jawab statement belah kiri. Lepas tu baru jawab belah kanan. Maka you must read dua-dua step. Dua-dua kena baca. Ini or bermaksud baca statement belah kiri then baru baca sebelah kanan. Itu. At least tak ada masalah. At least tak ada masalah. Dia ada satu dah cukup. 3 item you kena jawab. Sekarang kita lihat soalan pertama. Kita lihat soalan pertama. Okey, kita lihat soalan pertama. Okey, cuba jawab ini. Okey, dalam box ini minta maaf, probability dalam box ini ada B, ada R, ada 3, ada G. Yang ini ada 7, ada G, ada 5. Okey, cuba listkan dulu. Cuba listkan dulu. Cuba jawab, listkan. Cuba listkan. Kita sedang belajar soalan kedua SPM. Question section A. Just now we see straight line. Now we try to answer probability. Probability ramai pelajar cakap susah. Sebenarnya tak susah. Dia senang. Pakai pemikiran. Anyone nak try? Boleh try. But try B1. B1. Ada nak cuba? Nak cuba Okay, answer for B1. Apa dia? B7. B7. Which one? The question B1. Okay, B. B7. Okay, B7. BG. Oh, this one is the A lah. Question A kan? Question A ke question B? Question A. Question A saya tak nak. Saya nak B. Oh, okay. Question A tak apa. Saya bagi jawapan. Sebab dia satu markah je. Question A, list terus. Macam kawan kamu telah pilih B. Maka when you go to bracket, B7, bagus. Kawan you dah jawab. BG, kawan you dah jawab. Tak payah ikut apa-apa pun, ikut kamunya diri kamu. B5, kawan you dah jawab. Habis B. Sekarang ambil G. G7. GG. GG. G5. Saya tak ada muat kalau boleh buat panjang lagi bagus. Lagi G dah habis. R. R7. RG. R5. Sudah R.
3, 7, 3, G, 3, 5. Okey, bagus. Itu jawapan A. Sekarang saya nak you try B1. Anyone nak try? Jawapan dia 1 ke, sir? Yeah, first one, for they ask you to list first. First, they say apa? Dua-dua G. Mana G? Ni kan? Maka bracket G. Maka pemeriksa akan bagi ini satu markah. Adakah ramai pelajar di SPM suka dia jawab ini saja? Atau dia suka jawab fraction saja? Maka kita kena jawab dua-dua. G, the answer is 1 over berapa semua? 12. Betul? Ini jawapan dia. Dapat 1 markah, 2 markah. Cuba jawab yang kedua. Cuba jawab yang kedua. Okay. Siapa yang tak faham, ini adalah or. What the meaning of or? First answer, decide first. Mula-mula jawab ini dulu. Yang ini ataupun or bermaksud jawab yang sebelah kiri, statement sebelah kiri. The statement sebelah kiri apa? The first ball apa dia mau? G. Maka apakah yang G first? G 7 G. Mula-mula jawab belah kiri dulu. G 5. Sebab dia nak first, yang pertama adalah G. Okey, lepas dah jawab, jangan duduk berbangga. Lepas dah jawab, ini bukan jawapan. Sekarang jawab belah kanan pula. The second ball is what? 7. Maka apakah yang mula dengan 7? B7. Lagi G7 dah tulis. G7 dah tulis. Lagi apa? R7. Lagi apa? Mestilah last kali 37. Itu saja. Mak bapak bergembira. Tutup balik. Ini 2 markah. Sebab dia punya list outcomes dia banyak. Dan fraction ialah 6/12. 6/12. 6/12. Kamu pun jawablah 1/3. So, yang RG dengan 3G tak ambil sekali ke? Apa dia? RG. Oh, tak apa sir, dia kata first ball, sorry. Okey. Sekarang betul tak jawapan saya? Betul tak jawapan saya? Salah. My answer right or no? The B2. 6, 7, G7, GG, G5, B7, R7, 37. You get 2 marks from here. But ini then 6/12, I get 1/3. Betul ke salah? Salah sebab dia 1/2 kan, sir. Ya, tapi kalau ikut ini betul kan? Ini betul kan? 6/12 betul kan? Betul. 6/12 betul. Tapi bila you kecilkan, you dapat 1/3, ini salah kan? Betul? Betul. Maka pemeriksa akan ambil yang last. Ini sebagai, maka you dapat salah lah. Sebab tu ada sekolah cikgu dia dalam tajuk probability, pelajar yang rasa diri dia lemah, jangan nak tunjuk pandai, nak permudahkan. Kalau you dapat 6/12, berhenti situ. Saya takut you kecilkan, you dapat jawapan salah. Faham tak apa maksudnya? Terus salah lah. Maka jawapan sebenarnya apa? 1/2. Betul? Kalau boleh, tak payah kecilkan. Straight you answer 6/12. Tapi kalau you hebat, boleh. Saya takut bila you kecilkan, you dapat jawapan salah. Maka pemeriksa akan ambil jawapan salah. Maka tolong jaga-jaga dalam menjawab matematik ini. Okay, we see another example. Kita lihat satu lagi contoh. Sekarang kita sedang melihat probability
5 or 6 marks. Probability 5 or 6 marks. Probability 5 or 6 marks. Okey, cuba sekarang. Sekarang cuba jawab ini. Saya tengah mengajar. Apa tengah mengajar? Di mana SPM next year for the question probability. When come to question, they have a 3 method of question. N, what the meaning of N? What the meaning of O? What the meaning of at least? They have a 3 method of question. Macam mana pun, try answer this question. Probability 5 or 6 marks. Sebab soalan A saya nak ajak, first one saya ajak, yang lain anda buat sendiri. List, dia minta list all the outcomes, meaning answer for the outcome. Saya will put bracket like coordinate. Ini ada 1 sampai 6, 1 until 6, meaning 1A, 2B, 3A. Minta maaf. Kita ambil A dulu. Minta maaf. Kita ambil A dulu. Senang, kita ambil A dulu. 1B, kita ambil B. 1C, habis. 1 habis. Pergi ke nombor 2. 2A, 2B, 2C, habis nombor 2. 3A, 3B. Kalau tak faham beritahu jangan saya seorang shock sendiri. 3C, 3A, 3 dah habis. 4. Sekarang pergi ke number 4. 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C. Tu habis, tutup balik, anda menjawab. Okey, itu jawapan dia lah for the A. Sekarang siapa nak cuba dengan question B1? Tolong beritahu. Saya. Okey, apa answer? B1. 4A, 4B, 4C, 4A, 4B, 4B, 4C. 4C. Okay, very good. That's all. Lepas tu 3/18. 3/18. And then lepas kecilkan 1/6. 1/6. Bagus. Boleh tak pemeriksa terima kalau 3/18? Boleh. Boleh. Pemeriksa terima. Mana-mana pun boleh. Ini bagus. Ini gairah. Tak apa. Dua-dua jawapan markah sama. Second question. Siapa nak cuba? Today is the last class for your school kan. Kalau siapa yang lemah rasa matematik boleh join group CBN. Sebab saya dah buka group CBN saja. That one next week every day ada kelas. Kalau nak join. Saya akan buat jadual untuk CBN saja. Sebab Cikgu Farah ni saya kenal lama. Cikgu Farah ni memang terbaik maths. Maka saya kena hormat dia. Maka 2. Second question. Answer, siapa boleh cuba? Perhatian if anyone nak join group CBN boleh join. Sebab dah ramai dah, 30 orang dah join. For maths lah. Okay, see. Anyone nak try? Second question. Van, ada link ke? Yang group CBN tu? Yang bukan. Cikgu, saya dah send kat WhatsApp dekat group batch. Dah.
Ada link lah dalam tu. Sebab yang Okay. dah sedia kan, saya pun tak tahu. Okay. Maksudnya siapa yang set tadi tu? Siapa tu? Saya Ya. Kak. Okay. So maksudnya dalam group Form 5 batch tu semua daripada C sampai S ada? Okay, so dia dah tahulah. Alright, okay. Thank you. Okey, saya ingat Cikgu Farah nak jawab tadi. Okey, dah teruskan. Siapa nak jawab? Sir, I nak try. Okey, try. Apa answer? 2A. 2A, bagus. A, kenapa A? A consonant kah? Baru dengar. 2B. Okey, 2B lagi. 2B, 2C. 2B lagi. 3B, 3C. Okey, lagi. 5B, 5C. Yeah, what answer the last one fraction? 6 over 18. Yes, 1/3. Bagus. Because the question is the N. The statement of N ialah kiri dan kanan dua-dua kena ada dalam outcomes ini. N, statement N meaning kiri, left and right ini dua-dua ini kena ada dalam outcomes ini. Dia nak prime number and consonant. Prime number ialah 2, 3, 5 dan seterusnya lah. Maka jawapan dia ialah 2B, 2C, 3B, 3C, lagi apa? 5B, 5C. Then the answer is 6/18, 1/3. Itu jawapan dia. Dapatlah markah-markah di situ. 6 marks semua. Bagus, tahniah. Dia yang susah ialah tajuk ini ialah melibatkan manusia. Ali, Ahmad, Mutusami dan sebagainya lah. We will see slowly. Kita pergi ke third example. Okay, try. Right. Ini this question bagus. Soalan ni bagus. Sebab tu saya pilih. Dia lain sikit. Sebab last year dia keluar manusia. 2018 keluar manusia. Dah 3 tahun berturut-turut keluar manusia. Macam ni tak keluar langsung. Tapi bagus soalan dia. Kita baca betul-betul. Cuba. Anyone not try? For this question, you can list A first. Try A dulu. Anyone not try? Jangan takut, salah biasa. A. Ada siapa-siapa nak try A? Vivian? CL. CL salah. Oh, okay, betul. CL. Okay, then. LC. C, U. Lagi. CB lagi. L. Salah. You read properly. Tengok dia cakap apa. If the card is vowel, apa maksudnya? Card itu dikeluarkan. Tengok if consonant, apa dia cakap? Dia letak balik. Maka C ni consonant ke huruf vokal? Consonant, betul. Kalau consonant dia letak balik, maksudnya apa jadi? Dia akan tulis CC. Inilah pelajar cuai.
Bismillah pelajar cuai. Kalau huruf vokal dia tak letak. Huruf konsonan dia tak boleh. Dan baru pergi. Lagi apa? L, C. L, C, L, U. Minta maaf. L, B. Lagi apa? L, betul? Betul? Lagi U, T. U, T, U, L, U, B. Lagi B, C, L, B, U. Dan last ialah BB. Tolong beri perhatian BB. Kalau konsonan dia boleh ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Sekarang cuba jawab soalan B1. Tolong berjaga-jaga dalam menjawab soalan ini. Jawab B1. Tuan Clara, your mic is on. Adila. Dah. Dah boleh jawab? Okay, the second question. Apa dia nak? Dua-dua huruf vokal. The second card. Apa jawapannya? Apa jawapannya? Second card. Oh my god, oh my mic is on. Siapa ya? L, U. Lagi B, U. Tolong beri perhatian. Dia nak second card bermula dengan huruf vokal A, E, I, O, U. Maka jawapan berapa? 3/15. Saya lajukan 1/5. Ini jawapan dia. Second question, tak payah baca lebih-lebih, dia beritahu oh. Dia nak huruf yang sama. Maka apa jawapan dia? Huruf yang sama. C, C, L, L, B, B. Belum lagi. Dan second card dengan huruf C. Apa? L, C, U, C, dan B, C. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/15. Dapat 2/5. Itu saya lajukan di sini tapak. Tolong jaga-jaga SPM 2021 soalan macam ini. Sebab 3 tahun dia keluar huruf. 3 tahun soalan ini keluar huruf. Melibatkan manusia. Ini mungkin boleh ditanya. Jawab dulu. Kita nak pergi ke question number 3. Still in section A. Still dalam kawasan A dulu. Okey, kita lihat satu lagi contoh, lepas tu kita pergi ke lain. Ini tak mau sebab lebih kurang sama. Saya nak melihat melibatkan manusia. Okey, cuba. Okay, try answer this one. Kan tadi saya cakap, soalan ini ada 3 jenis. N. What the meaning of N? You must know.
Second, you must know what the meaning of all. Then the last, you must know what the meaning of at least. Itu for your SPM next year. But now you try to list all the outcomes. Cuba senaraikan outcomes kamu. Right, list all the outcomes now. Therefore, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Tapi soalan ini dia dah bagi tahu lah. 3 lelaki, 2 perempuan. Dia dah susun. 3 boys. Adnan, Bong, Chandran ialah lelaki. Diana dan Emma perempuan. Cuba list. Okey, kita lihat. Wahai rakyat Malaysia yang sedang menjawab. Ini melibatkan manusia. Ini melibatkan manusia. Bila melibatkan manusia, kena berjaga-jaga. Baca betul-betul. Kalau dia punya tugasan dia ialah 2 yang berbeza. 2 tugasan yang berbeza. Dia punya tugasan berbeza. Maka kita boleh jawab Adnan, Bong. Lepas tu kita boleh jawab Bong, Adnan. Kalau 2 tugasan yang berbeza, Adnan, Bong, Bong, Adnan. Boleh. Tapi ini adalah satu tugasan yang sama. Dalam karnival. Tak ada apa. Maka yang ini tak boleh ulang balik. Apa maksud ulang balik? For this answer ialah pertama Adnan. Adnan. Minta maaf. Adnan. Bong. Adnan, Bong. Lagi Adnan. Adnan, Chandran. Lagi Adnan. Diana. Adnan. Emma. Lepas tu Bong. Bong. Tak boleh Bong Adnan. Sebab Adnan dan Bong dengan Adnan benda yang sama. Sebab dia karnival. Kalau 2 tugas yang berbeza. Contohnya lah dia bagi tahu. Seorang pengacara, seorang. Itu boleh ulang. Sebab kadang-kadang boleh first and second. Tak apa. Bong Chandran. Tolong Bong Chandran. Bong Diana. Bong Emma. Lagi Chandran. Chandran Diana. Chandran Emma. Dan the last Diana Emma. Itu saja. Mak bapak bergembira. Sekarang jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Sekarang answer for question. At least. Apa maksud at least sekarang jawab. The meaning of at least. Kalau at least girl, ada perempuan ambil. Kalau 2 pun ambil. 1 ke atas lah. More than 1. More than 1. Itu maksud at least. Sekarang jawab.
Anyone nak try? CBN, ada tak siapa-siapa nak cuba? Semua dah tidur lah. CBN, semua takut nak pasang mic. Sir, Adnan and Emma. Okey, cuba. Cubalah apa dia? Adnan, Emma. Oh, saya ingat Anan dan Emma nak jawab. Okey, tak apa. Anan memang. Ingat tadi Anan dengan Emma yang nak jawab. Okey, Anan, Emma, lagi? Adnan and Diana. Okey, lagi? Bong and Diana. Okey, lagi? Bong and Emma. Lagi? Chandran and Diana. Lagi? Chandran and Emma. Lagi? Diana and Emma. Diana, Emma. Lagi? Tu je. Okey, bagus. Itu saja. Berapa? Tak ingat. Jap. Tak ingat berapa pecah dia? 1, 2, 3. Kalau kau tanya dia. 3. 7/10. Betul? 7/10. Okey. Siapa nak cuba nombor 2? Siapa nak cuba nombor 2? Siapa nak cuba nombor 2? Adnan, Diana. Okey, bagus. Sebentar. Adnan, Diana. Adnan, Diana lagi? Adnan, Emma. Adnan, Emma. Bagus. Lagi? Bong, Diana. Bagus. Lagi? Bong, Emma. Bagus. Chandran, Diana. Okey, bagus. Chandran, Emma. Bagus. 6/10. 6/10. 6/10 atau kecilkan dapat 3/5. Mana-mana pun boleh. But your answer must list outcomes, then the answer must stop with the fraction. Kena jawab dua-dua. Ada orang dia suka jawab fraction terus. Dia lupa nak buat list outcomes. Maka kena jawab dua-dua. Dia yang susah ialah melibatkan manusia. Soalan ni susah kalau melibatkan orang Yang lain semua senang. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Then we go to third question. Kita lihat satu lagi last. Harap kali ini boleh buat dengan hati yang tenang. Saya ambil orang juga. Mana orang? Ya, ini orang. Okey, dah. Try. Different question A and B outcomes yang berbeza. What they say.
Okay, nanti you senaraikan like example first question. Sebab saya tak nak buang masa, saya nak pergi tajuk lain. Sebab dah 2 tahun keluar manusia. Apa yang penting niat saya for today, we hanya nak tahu apa yang dimaksudkan and, apa yang dimaksudkan or, apa yang dimaksudkan at least. Maka ini yang akan keluar dalam SPM yang you kena tahu. Saya dah ajak. Ini contoh, ini first question. Ben Dane, Ben Gopal, Ben Ellen, Ben Lina. Dane Gopal, Dane Ellen, Dane Lina. Gopal Ellen. Sebab dia nak syarikat ini, klub koperasi ni. Lepas tu jawablah. Ini ada N. N bermaksud kena ada dua-dua. Itu. Nanti jawab Kita nak pergi ke soalan lain. Minta maaf saya lajukan. Okey, soalan yang lain yang saya nak ajak ialah matrix. Soalan lain yang saya nak ajar ialah third, fourth ke apa, saya nak ajar matrix. Apa yang matrix kamu kena tahu this year ialah tak pernah keluar lagi, belum pernah keluar. Question A, we call no inverse. Kita panggil no inverse. No inverse ialah AD minus BC equals to 0. Yang ini saya tak tahu, belum pernah keluar dalam SPM. No inverse. AD minus BC equals to 0. No inverse. Kalau tak ada perkataan no inverse, formula lah. AD, BC, D, A, negatif B, negatif C. Ini formula lah. Itu. Ini dua benda yang kamu kena jaga-jaga. Ini question A, question B normal lah. Okey, kita lihat minta maaf, kita lihat saya nak ajar sebab dia keluar. Oleh kerana tahun ni keluar penting ialah no inverse, maka saya ajar no inverse. Sebentar sebentar. Okey, kita lihat ini. Trial Melaka. Modul ini saya akan bagi ke Cikgu Farah nanti. Modul ni sebab saya dah lengkap semua trial negeri dengan lengkap. Sekarang answer the question A. Dah dapat? Anyone nak try A? Okay. Take A, B, C, D. Maka 6 times 4 ialah 24. 24 minus ini darab ini ialah 24. Maka equals to 0. Maka ini minus 0 equals to 0. Bila 0 equals to 0, maka the matrix M is not inverse lah. Is not inverse sebab 0 ialah not inverse. 0 ialah not inverse. Maka tulislah matrix M is no inverse. Apa-apa ikut bahasa you. Kalau contohnya kalau anda katalah you tolak, you dapat contoh example you get you dapat contoh you dapat 3. Contohnya dapat 3. Ini equal ni letak macam ni. Lepas tu tulislah matrix M as a inverse.
Itu dua benda saja you kena jaga-jaga for question A pada tahun yang akan datang ini. Sebab ada 3 tahun soalan A tak ada. Selalunya keluar B saja. Selalunya keluar B saja. Maka ini A habis harap boleh. Sekarang cuba jawab B. Answer B. B. Saya ajar sebab ada ramai yang sedang mendiam. Ini ialah X, ini ialah Y. Meaning 8X plus 5Y equals to 44. Then equals to 34. Ini dapat 1 markah. Dapat 1 markah bila you berjaya mencipta dia punya equation. Dan tolong teruskan. Letak 3 bracket XY, letak bracket ini 8, ini 5, ini 6, ini 4. Huruf yang kamu pilih tadi XY, ini ialah 44, ini ialah 34. 1 markah. Bila you change to matrix method, dia nak matrix kan? Matrix. Then XY equals to 1 per tolak tengah-tengah. Sebab ramai pelajar selalu lupa letak tolak. Lupa letak tolak. Kalau you bagus, letak 8 bracket 4. Sebab formula dia AD. Tolak 5 bracket 6. Itu, ini formula dia ialah AD tolak BC. Tapi dah tulis AD BC ni, saya nak bagi tahu saja. Kalau you buat macam ni, kemas. Bracket 4 naik, 8 turun bawah. 4 naik, 8 turun bawah. 5 jadi negatif 5, 6 jadi negatif 6. Lepas tu ramai pelajar selalunya lupa tulis di ujung tu. Kalau boleh tolonglah tulis ujung. 44, 34. Ini langkah 1. Minta maaf, ini langkah 1. Ini langkah 2. Langkah ketiga. Langkah ketiga. XY equals to 1 over. Pakai kalkulator. Pakai kalkulator. 32 minus 30. Dapat 2. Ini bracket 4, negatif 5, negatif 6, 8, 44, 34. Tolong. Ini langkah 2. Langkah 1, langkah 2. Langkah 3. Ini langkah 3. Langkah 4. XY. Tolong, XY. Ini adalah trial Melaka. XY. XY letak 1 over 2 bracket XY then right there X sama dengan Y sama dengan saya lemah langkah 3 4 langkah 5 langkah 6 saya lemah. Apabila saya lemah, saya guna kalkulator EQN. Announce. Tapi ambil yang pertama ini. EQN announce. Tekan mode. EQN announce 2. A 1 8. B 1 5. 44. A 2 bawah 6. 4. 34. Dapat jawapan. Tolong dapat jawapan. 3. Jawapan dapat 4. Maka pun dia 3, 4. Untuk yang ini
3 bawah ni, you darab ini. 3 dah 2, 6. Ini 4 darab 2, 8. Sebab bila kau expand dapat balik 3, 4. Inilah jawapan dia. Lepas tu tulislah apa-apa nak tulis. Harga burger, harga ini. Tulislah. Lepas tu tulis. Lepas tu kau tulislah RM3. RM4. Barulah dikira betul. Bagus. Ada 6 step. Ada 6 step. Ada orang dia tambah satu lagi step dekat atas. Dia step X, Y. Dia tambah atas 1/2. Dia times. Boleh ikut nafsu masing-masing. Ikut kehendak masing-masing. Sebab dia markah dia 4. Kalau you buat 8 step pun pemeriksa tengok 4 benda ni je. Sebab markah dia 4, bukan 20. You buat 8, 7 step pun pemeriksa hanya ambil yang mana markah je. Maka tolong pakai kalkulator sebab ada ramai pelajar yang cuai. Okey, Stalin, kita lihat another example. Dan kita pergi ke tajuk baru. Can we go to another example? Can. Okay, bagus. Kalau laju beritahu takkan dia. Okey, ini jawab. Ini apa? Kelantan. Okey, C, try Kelantannya. Okey, cuba. Dah. Anyone get answer? Siapa-siapa dapat jawapan? Kita nak pergi ke soalan lain. Kita tak tengok langsung bahagian B, section B, semua A. Anyone nak try? Sir, Yes. saya dapat negative 5/6. 5/6. Bagus. Kita lihat. Because they write no inverse with times. Before that we put a minus. Times negative Z. Negative Z. Kita times 5 bracket Z minus 1 equals to 0. Kita expand negative Z minus 5Z
plus 5 equals to 0. Ini kita cuai. Negatif-negatif jadi positif. Negatif-negatif jadi positif. Negatif 6Z equals to pindah sana negatif 5. Z ialah 5/6. Ini jawapan dia. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia lah. Maka siapa yang cuai tak apa. Okay. Soalan B. By using a metric method, saya tak ajar. Sebab dia 6 step. Kamu kena ingat 6 step yang first example. Saya nak ajar yang A saja. Sebab soalan A sudah lama tak keluar. Sudah lama tak keluar. Kita lihat lagi A. Kita lihat question A lagi. Sebab A dah lama tak keluar. Ini B lah. Okay, kita lihat another method A. Answer for A ya. Okay, cuba. Siapa yang boleh jawab? A. Sebab dah lama tak keluar A. Okey. Ni ada silap sikit Minta maaf. Kelantan ada silap. Kelantan ya, pertengahan ada silap cetak. Ada silap cetak. Ini ialah minta maaf, ini ialah 3, ini 1. Ini 1. Ini ialah 9. Ini ialah 9. Ada kesilapan sikit. Ini ialah 1. Ini ialah 9. Okay. Sekarang saya jawab they ask value of M and K. K senang. Tak apa-apa pun saya ajar dulu. 3 times 1, 3 tolak dan negatif 18 equals to M. Outside ini M. Maka M ialah 21. Dan K ialah 9 jadi negatif 9. Itu jawapan dia. Okay, itu jawapan dia. Sekejap, saya nak betulkan, nanti nak type senang. Saya tengah mengajar dah. Okey, kita lihat soalan lain. Lepas tu saya tak nak ajar B sebab B saya rasa ada boleh jawab. Kalau ada masalah beritahu. Question B. Tolong jangan diam saja. Okey, sekarang kita lihat A, Johor. Ini pun ada masalah. Ya, ada tak ada. Try answer A saja. Lepas ni kita masuk ke tajuk baru.
Okay, saya ajar. Ini identity. 101 identity kita boleh buang. Kita nak jawab, ini ada bracket 1, ini ada bracket 2. Bracket mana yang ada nombor semua? Bracket 2. Maka kita inverse bawa ke tepi, 1 over minus 2 times negative 6, negative 12. Saya lanjutkan, 5 times 5 ni negative 20. Letak bracket, negative 6 naik, negative 6 naik, 2 turun bawah, 4 jadi negative 4, minta maaf, negative 5 jadi 5. Then 1 over 8, bracket, negative 6, negative 4, 5, 2. Itu saja. Then compare. Ini habis, compare kan. M ialah 1 over 8. Then N ialah negative 4. Dapatlah 2 marks. Biasanya 2 markah. Atau 3, paling tinggi pun 3. Itu. Then compare. Ini soalan A. B saya tak ajar. Sebab B 6 step yang kita buat tadi. 6 step yang kita buat tadi. Kalau ada permintaan baru saya ajar. Yang susah ialah A. Minta maaf, yang susah adalah A. Kita lihat last. Lepas tu kita pergi ke soalan lain. Ini no inverse saya tadi dah ajar no inverse. Harap faham, no inverse sudah ajar. Ini pun no inverse. Saya bagi banyak no inverse no inverse. Ini pun no inverse. No inverse, no inverse. Sebab dah lama tak keluar no inverse. Ini pun no inverse. Ini pun. Okay, kita lihat ini last soalan A. Cuba lihat soalan A. SBP. SBP ini asrama penuh. Kita nak pergi ke soalan seterusnya. Saya ajar, masa tidak ada, kita tak nak buang masa. Saya dah ajar first question straight line, the method of straight line, then we go to straight probability. Third, now matrix. Matrix, this is the identity, tak ada apa, dia nak Q inverse. Inverse ini. Maka 1 over negative 2 times 5, 10. 3 times 4, 12. Bracket. 5 naik. 2 turun. 4 jadi negative 4. 3 jadi negative 3. Maka 1 over negative 2. 5. Negative 4. Negative 3. 2. Jangan duduk berhenti sini. SBP. Expand. Negative 5 over 2. Expand. Negatif ini darab negatif 4. 2. Ini darab ini. 3 over 2. Ini darab ini. Negatif 1. Ada orang dia tak boleh, sebenarnya tak boleh pecahan macam tu. Kena kemas betul-betul. Dia kena per macam ini. 2. Okey, itu jawapan dia. Maka inilah jawapan dia. Jangan letak sengit kalau per dia mesti straight macam ni. Maka itu beberapa perkara yang telah kita ajar selama beberapa jam. Ada setengah jam lagi, kita akan lihat lagi, sabar. Ada setengah jam lagi, saya ulang balik. Question B saya tak ajar. Dia ada 6 step. Kamu belajar sendiri. Saya nak pergi ke soalan yang baru. Straight line sudah. Straight line 5 to 6 marks. Then probability 5 to 6 marks also. Then we see matrix 6 to 7 marks, 6 ke 7 markah.
Itu matrix. This year ada A, ada B. Dan now kita pergi ke tajuk lain. 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 Sebelum pergi ke tajuk lain, saya nak bagi nota untuk tajuk ini. Saya nak bagi nota, notes for this chapter. Gradient and area under the graph. Untuk perhatian, gradient and area under the graph. Area and under the graph, dia tengok tiang Y. Tengok tiang Y. Kalau tiang Y axis ialah speed. Kalau tiang Y ialah speed, dia ada beberapa agama. Agama pertama, uniform speed. Uniform speed ialah uniform speed. Ialah square segi 4. Ini agama pertama. Kenapa cikgu ajar speed? Sebab untuk pengetahuan kamu dah 3 tahun, dia keluar distance saja. Maka saya punya andaian, anda dah biasa dah buat latihan distance. Hari ini saya nak ajar speed. Sebab speed dia susah sikit. Sebab dia gabung UPSR dan sebagainya. Uniform speed meaning square segi 4. Yang kedua ini satu markah SPM. Yang kedua ialah rate of change of speed. Rate of change of speed. Rate of change of speed. Saya namakan gradient. Di mana kalau batang tu naik positif, kalau batang tu turun negatif. Tapi gradient Y2 minus Y1 over time. Di mana naik atas positif, turun bawah negatif. Ini question B, 2 marks. Ini 1 marks. 1, 2, 3. Sudah 3 markah. Ini SPM tahun depan ya, tolong. Bagi mereka yang lemah, hafal. Yang ketiga ini dia melibatkan huruf. Mungkin huruf T, mungkin huruf H, apa-apa. Dia 3 marks. Mungkin dia cerita pasal distance. Distance ialah area. Area. Mungkin dia cerita pasal average speed. Kalau average speed ialah area over time. Dia memang wajib keluar satu soalan yang melibatkan huruf. Dan the last one ialah rate of change. Mana tahu kita jangka-jangka keluar itu dia keluar dalam rate of change. Dia melibatkan huruf. H, K, M, K, apa-apa. Antara 3 akan keluar 1. Maka ini 3 markah. Maka semuanya ialah markah dia 6. For your information next year. 3. Ingat, uniform speed segi 4. Rate of change of speed, batang naik, positif, turun, negatif. Di sinilah pelajar cuai, lupa letak negatif. Dan yang ketiga melibatkan huruf. Kalau distance ialah area. Area ada segi 3, segi 4 atau trapezium. Mana-mana satu. Average speed ialah area over time. Rate of change macam nombor 2. Semuanya ialah 6 markah. 6 markah. Kita akan mula contoh pertama. Okey, kita akan mula contoh pertama. Okey, cuba lihat soalan ini. Cuba buat. Try answer A until C.
Tepat. Dah. Kita lihat sekarang. Ada tak siapa-siapa nak cuba CBN? Tadi saya ada cakap, apa saya cakap? Cikgu ada cakap, soalan C, soalan last question adalah melibatkan huruf. Dia ada 3 method. One, dia akan huruf tu melibatkan distance. Mungkin huruf tu melibatkan average speed. Mungkin huruf itu melibatkan rate of change of speed. Maka kita lihat satu-satu. Ada yang nak cuba? A. CBN. A 18 ms -1. Very good. Question B. Belum. Okey, kita tunggu. Untuk B saya dapat jawapan dia 8. Jawapan dia 8. Okey, bagus. Jawapan dia 8. Jawapan dia 8. Jawapan dia 8. Bagus, bagus. Jawapan dia 8. Bagus. Okey dah. Kita lihatlah. Oleh kerana first step when you answer this question, first step see the y-axis. Y-axis ialah speed. When come to speed, label A, B, C. A is the meaning of trapezium. B, the meaning of square. C, the meaning of triangle. Ada orang B dan C di combine trapezium. Tak apa, saya buat lemah. A trapezium, B square, C triangle. Start answer the A. Uniform speed ialah square, segi 4. Maka jawapan untuk A adalah uniform speed. They need a uniform. Uniform ialah segi 4, speed ialah dia punya tiang y-axis. Maka 18. Dapat 18. Kalau kau nak tulis unit, bagus jugalah. Tulis ikut masing-masing. Boleh, diterima. Soalan B. Question B, it is given that rate ialah satu line batang dia equals to negative 0.75. 0.75. Ini kalau ada soalan rate of change ialah batang, mungkin naik, mungkin turun. Dia ditentukan oleh perkataan first ataupun last. Dia bagi tahu first, maka ambil yang in front, depan. Batang ini turun bawah. Bila turun bawah, kita jadi minus, negatif. Then we minus y-axis. 24 minus 18. Dapat negative 6. Over dengan time dia. Time dia ialah T. Lepas tu ini T, negatif dengan negatif boleh potong. 0.75 T equals to 6. Maka T sama dengan ini divide ini. Dapat 8. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia. Itu jawapan dia lah. Soalan A, soalan B. Ini yang tadi saya cakap dalam bahasa apa tadi. Kalau melibatkan huruf, dia ada 3 method of question. Sometimes they will ask distance. Sometimes they will write average speed. Sometimes they will write rate of change. Kenapa saya mula dengan rate of change? Sebab benda ini tak pernah keluar dalam SPM. Yang selalu keluar distance dengan average speed. Dan ramai orang di sini boleh cuai. Cuai dia apa? Dia ada banyak cara. Kalau ada 1000 orang, 1000 cara. Ada orang dia buat macam ini. Ada orang dia buat macam ni.
Ada orang dia buat macam ni. Question B lah, dia boleh cuai. Letak over, dia letak per. Sekejap kita padam. Dia ada orang letak over macam ni, sama dengan negatif 0.75. Lepas tu dia buat jalan kerja, bawah T. Dia bawah tak cuai. Yang ni oleh kerana batang ni turun bawah, dia ambil 18 minus 24. 18 minus 24. Okey, betul. Sama juga. Ada orang lurus bendul, dia belajar dengan cikgu ni macam ini, dia belajar dengan cikgu ni macam ni, dia belajar dengan cikgu tu macam tu. Dia pening kepala, dia combine semua. Dia combine semua. Apa cikgu maksudkan combine? Dia combine. Dia letak macam ini, dia letak macam ini, dia letak 0.75, dia combine semua. Bawah betul sebab bawah semua sama. Yang atas dia combine semua. Dia letak negatif, lepas tu dia letak 18, lepas tu dia tolak 24. Ini memang gila lah. Ini manusia gila lah. Dia combine semua. Maka dia jadi lain nombor. Salah lah. Dia jadi salah lah. Semua salah lah. Rugi lah. Dia rugilah semua combine. Ada orang dia combine semua juga. Dia letak per, dia letak tolak, dia letak 24 minus 18. Down one sama. Ini semua sama. Tolong, ini kalau kau nak buat mana-mana cara, ikut cara satu cara. Jangan main combine, pening kepala. Okay, then we go to the C. C ialah average speed. Ini pun dah lama tak keluar. Tak tahu kenapa. Average speed ialah area over time. Maka saya sebagai pelajar lemah, saya buat area A. Area A kan saya sudah label dalam diagram. B, C. Area A ialah trapezium. Ini dapat 8. Maka trapezium 1/2 times A plus B. Maka tengok dia punya hypotenuse ini 24 plus 18. 18 plus 24 times 8 bawah 8. Ini 8. Pakai kalkulator 1/2 times 8 times 42. Ya, 42. Dapat 168. Then right there, area B. B ialah 20 minus 8, 12, 12 darab 18. Pakai kalkulator. 12 darab 18. 216. Area of cell 1/2 times 18. Dia punya height adalah 18 times 5. Times 5. Dapat 45. Sekarang kita jawab dia punya average speed. Average speed ialah 168 plus 216 plus 45 divide masa tertinggi ialah 25. Pakai kalkulator. Uh, 429 divide 25. Dapat 17.16. 17.16. 17.16. 17.16. Ini keluar dalam periksa. Bagi mereka yang ingin tajuk-tajuk tertentu, nanti dalam grup yang kita cipta, you bagi tahu from next week saya akan buat jadual, saya akan beritahu. Kalau siapa nak join, join. Bukan bayar, bukan apa. Free. You nak join, join. Tak join, tapi tajuk biar kamu yang pilih. Bagi cadangan, nanti saya akan fikirkan. Sebab hari ini 2 jam memang tak cukup. Siapa yang nak skor A plus lah. Siapa yang nak bagi syarat aku lulus matematik, tak payah join pun tak apa. Saya tak rugi. Saya cakap awal-awal penting gembirakan mak bapak you. Ya, kita lihat ini. Okay, try. Second example.
Dah. Si bien, anyone nak try? A. 6. Yes, very good. B. B. 5/3. 5/3. 5/3. Okay, 5/3. Okay, bagus. Bolehlah. Kita terimalah. Walaupun jawapan salah tak apa, tapi kita jawab juga. Okay, first one ialah 6. B ialah 5/3. Sebab saya takut soalan B ni ramai pelajar calon SPM akan cuai. Termasuk yang hebat, termasuk apa? Question B selalunya cuai. Cuai bukan cuai dia tak faham. Cuai sebab dia cuai. Dia cuai. First, for your information, for question B, when they say 7, meaning you must divide 7. If they write last 8, must divide 8. Kalau dia cakap first 8, divide 8. Macam tu. Sekarang dia bagi tahu last 7, maka mesti bagi 7. Yang atas dia yang jadi masalah. Ini untuk soalan B lah. Kena catat dalam otak anda. Dan kecuaian yang kedua, kalau batang dia punya line dia, kalau naik atas, positif. Kalau line dia turun bawah, negatif. Yang itu kena faham betul-betul. Itu kena faham betul-betul. Tak apa. Kita lihat soalannya. First question, first step, I will label A, B, C. Then before I answer for this question, I will see the y-axis, speed. Maka okay, follow. A, question A bagus. Dia nak apa? Uniform speed. But they need a time. Maka dia nak segi 4. Segi 4 ialah 11 tolak 5. Jawapan dia 6. Soalan B. Soalan B dia nak rate of change of speed. Ialah ini, divide 7. Divide 7 sebenarnya cakap last 7. Last ialah belakang. Maka ambil garisan yang belakang sekali. Ini garisan belakang sekali. Garisan belakang dia turun bawah, negatif. Di sinilah pelajar cuai. Forgot to put negative. Then tengok ujung sekali 30. Tengok ujung sekali 0. Maka 30 tolak kosong, 30. Maka inilah jawapannya. Kalau nak buat perpuluhan, ikut. Tapi saya rasa perpuluhan tak sesuai lah. Negative 30/7. Sebab divide tak boleh tau. Negative 30/7 tak boleh. Tak boleh. Maka ABC negative 30/7. Ini question B. Second last question, dia nak value of V. But they say distance. Meaning they have A, B, C. Maka buatlah. The distance of area of A ialah trapezium. Minta maaf trapezium. 1/2 times. Dia punya hypotenuse ialah V dengan 30. V plus 30. Times dengan dia punya barang. Baring dia ialah 5 times dengan 5. Maka dapatlah jawapannya guna kalkulator. Bila guna kalkulator, ini dengan ini saya tukar kepada decimal. 2.5. Saya expand. 2.5 V plus 2.5 times 30. Dapat 75. Buat pelan-pelan satu-satu. Then area of B. Area of B square. 6 darab 30. 180. Then area of C. Dia boleh gabung. Tapi kita buat satu-satu lagi bagus. 1/2 darab. Dia punya height 30. Darab. Dia punya ini ialah 7. 7. Pakai kalkulator. Dapat 105. Okey, lepas tu mak bapak telah didik plus everything. 2.5 V plus 75 plus 180 plus 105 equals to berapa? 410.
2.5V sama dengan ini. Semua pindah sana tolak. 410 tolak 75. Lepas tu minus 180. Minus 105. Dapat 50. Maka V equals to divide 2.5. Dapat 20. Dapatlah 3 markah. Last question 3 marks. Saya dah ajar untuk cari value untuk soalan ini kan saya cakap wajib keluar 2021. Bila kita dah tahu keluar, kita tumpu saja. Bila dah tahu keluar, dia ada 3 method saja. Satu, rate of change. Tadi dah bagi example satu. Kedua ialah distance yang sedang saya ajar. Satu lagi ialah average speed. Saya tak bagi lagi contoh. Saling. Sabar. Kalau you catat nota, pergi periksa, senang. Okey, kita lihat sebentar. Kita lihat lagi 1, 2, 3. Last. Ini tak mau. Saya sedap dah. Ya, last pada. Last. Habis. Itu saja. Maka kita berhenti di sini. Saya serahkan pada cikgu kamu walaupun ada 4 minit. Ada tak apa-apa nak tanya? Any question? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Semua nak tidur dah? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Betul tak ada? Tak ada. Tak ada. Confirm? Confirm. Tak ada? Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya serahkan kepada Cikgu Farah. Baik, Cikgu Farah. Okay. Alright. Okay, terima kasih kepada Mr. Van kerana memberi ceramah Okey, Cikgu dalam Farah. masa 2 jam ni. Okay, now, cikgu harap dalam masa 2 jam tadi awak akan Internet slow, dapat ilmu baru. Dengar tak suara I? Dengar kan? Dengar. Dengar. Okay, so jangan lupa kehadiran sila serahkan kepada guru maths masing-masing. Okay, sebab cikgu nak kena hantar kehadiran kejap lagi. Okay, now yang tadi Mr. Van cakap yang nak join kelas dia yang CBN itu, rasanya you all dah dapat link kot. Dah ada link ke? Dah. Dah. Dah dapat link. Okay, so siapa yang nak join boleh join group itu. Semalam cikgu rasa cikgu dah bagi bahan semua dekat guru maths masing-masing. Dapat tak bahan-bahan tu? Itu daripada Mr. Van semua Dapat. bahan-bahan tu. Dapat. Okay. Jadi cuti sekolah ini sila, okay, silalah buat semua latihan yang Mr. Van bagi. Nanti kalau ada bahan Mr. Van bagi pada cikgu, cikgu akan pass pada you all. Okay? Okay. Alright, okay. Terima kasih kepada semua kerana sudi join bengkel ini dalam masa 2 jam. Terima kasih banyak Mr. Van kerana sudi mengajar mereka ni. Okay, dengan Okey, terima harapan kasih. kita dapat tingkatkan kita punya GP untuk tahun depan. Okay?